Yang boleh mewarisi hanya bekas tuan daripada harta pusaka bekas hambanya. Jadi sebenarnya kalau kebanyakan fuqaha dia meletakkan sebab-sebab mewarisi pusaka ni ada 3 sahaja, tetapi Dr. Muhammad Zuhaili seorang fuqaha juga, dia menyatakan bahawasanya rukun keempat boleh ditambah, iaitu berkaitan dengan Islam. Maksudnya sebab-sebab yang boleh mewarisi harta pusaka yang keempat adalah Islam. Maknanya agama Islam ataupun dalam konteks yang paling mudah untuk difahami, Baitul Mal lah. Maknanya apabila seorang itu Muslim itu mati dan tidak mempunyai siapa yang mewarisi hartanya dengan sebab-sebab pewarisan tadi, maka harta peninggalannya, harta pusakanya akan diserahkan kepada Baitul Mal. Jadi ini memang telah pun makruf lah, aplikasi di Malaysia pun begitu. Maksudnya kalau harta pusakanya tidak ada waris yang mewarisi, maka dia akan diserahkan kepada Baitul Mal. Jadi ada 4 sebab-sebab lah yang boleh seseorang itu mewarisi harta pusaka ataupun satu pihak itu mewarisi harta pusaka, iaitu perkahwinan, keturunan, walak dan juga Islam. Baik, insyaAllah itu kita harap semua faham sebab-sebab tersebut yang membolehkan seseorang mewarisi harta pusaka. Dan tadi soalan kita tadi, macam mana Ustaz, apa jadi kalau situasi kita suami dan isteri meninggal serentak, pewarisannya macam mana? Mati serentak ni macam-macam keadaan kan. Kalau kita tengok contoh macam kemalangan jalan raya, bot karam di lautan, kapal terbang terhempas, tanah runtuh, peperangan, yang kita tidak tahu tertib kematiannya. Siapa mati dulu? Suami mati dulu ke isteri mati dulu? Isteri mati dulu ke suami mati dulu? Kita tak tahu kan. Jadi dari segi tertib kematian itu tidak diketahui. Jadi dari segi kaedah faraid, kalau sekiranya berlaku kematian secara serentak sebegini, maka kaedahnya ialah tiada pusaka mempusakai antara mereka. Maksudnya tidak akan wujud saling pusaka mempusakai kerana telah kematian serentak. Bermaksud kematian mereka hanya akan diwarisi oleh waris-waris mereka mengikut harta masing-masing. Contoh, saya bagi contoh, suami dan isteri meninggal dunia serentak, meninggalkan 4 orang anak, 2 lelaki 2 perempuan. Maka waris-warisnya adalah 4 orang anak tadilah. Yang 2 lelaki 2 perempuan itu akan mewarisi harta pusaka bapa, kemudian 4 orang itu juga yang akan mewarisi harta pusaka mak. Maknanya dia tidak wujud yang contohnya bapa suami dia meninggal, isteri dia mewarisi, kemudian 4 orang anak. Tak. Sebab kedua-duanya itu telah pun mati secara serentak. Macam tu kisahnya. Itu baru satu situasi. Kita ada banyak situasi. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan cuba jelaskan menerusi segmen Celik Pewarisan dan Baitul Mal MAIS. InsyaAllah sahabat-sahabat kita pun ada banyak soalan ni. Nantikan perkongsian kita setiap minggu. Untuk konklusi ataupun kesimpulan kita Ustaz, kepentingan kita mengetahui rukun dan mematuhi syarat untuk pewarisan harta pusaka Ustaz. Kedua-dua iaitu rukun dan syarat ni perkara yang sangat penting lah. Kerana ia boleh menyebabkan penyelesaian harta pusaka itu kalau kita tak faham, tidak dapat dilaksanakan dengan betul. Kalau tak faham rukun, kalau tak faham syarat, kalau tak faham sebab, memang penyelesaian pusaka itu tak dapat dilakukan. Dan berlakunya perkara-perkara begini kalau tak faham, dia boleh menyebabkan berlaku salah keterangan. Sebab itu perkara ni penting untuk difahami. Jadi bila sebab-sebab yang boleh menyebabkan berlaku salah keterangan ini, antara yang paling perkara yang utama ialah wujud perasaan tamak holoba antara waris. Ada waris yang dia mengisytiharkan, contohnya dia sepatutnya si mati ada 5 orang anak, tapi dia isytiharkan 2 orang anak sahaja sebab dia tamak, dia nak harta bahagian orang lain dan sebagainya. Jadi itu boleh menyebabkan bagaimana apabila tak faham akan menyebabkan orang itu bagi keterangan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah nak mudahkan pembahagian. Jadi bila nak mudahkan pembahagian, dia bagi keterangan yang salah kerana nak mudahkan pembahagian tersebut. Waris jauh sebagainya, jadi dia kata tak payahlah kau diam-diam je lah duduk kat situ, jadi biar abang yang uruskan, jadi abang je seorang waris pada si mati. Jadi itu tak betul lah dari segi perkiraannya. Yang ketiga ialah jahil dan tiada pengetahuan ilmu faraid. Jadi bila jahil, tak ada ilmu, dia pun menyatakan yang dia lebih pandai daripada orang lain. Contoh, anak si mati baru lahir, baru sebulan. Tiba-tiba adik-beradik arwah nak juga harta pusaka si mati. Padahal si mati yang baru lahir 1 bulan tu anak lelaki. Jadi adik-beradik arwah tak layak mewarisi harta pusaka. Jadi
bila perkara rukun, syarat, sebab dan sebagainya ini tidak difahami, maka menyebabkan perkara-perkara ini boleh wujud dalam masyarakat lah. Ini yang kita tak nak lah sebenarnya. Baik. Itu kepentingannya. Jadi marilah jomlah kita cari ilmu, tambahkan ilmu, dan insya-Allah carilah mereka yang berilmu untuk dapatkan pengetahuan khususnya tentang pewarisan harta pusaka. Itu segmen kita untuk hari ini. Minggu depan kita sambung lagi Ustaz, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Indra Syahril untuk perkongsian hari ini. Jumpa lagi insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Alhamdulillah, itu dia segmen Celik Pewarisan dan Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Ya, dan pastinya perkongsian untuk segmen Celik Pewarisan dan Baitul Mal tersebut mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Rabu hari ini 14 Julai 2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk rancangan Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan lil Alamin ya. Insya-Allah, dan selamat bertugas Yati, dan selamat mendengar sahabat-sahabat sekalian. Kita jumpa esok insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je Puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-Faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian Puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Universiti Teknologi Mara UiTM bersetuju mengurangkan yuran convocation bagi sesi sampul 3, sampul 4 dan sampul 5 sebanyak RM40 yang dikenakan kepada para graduan bagi semua peringkat pengajian ijazah dan diploma. Ketua Perhubungan Awam, Media dan Protokol UiTM, Nora Nuruddin, dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa pengurangan bagi semua graduan sesi convocation tersebut sebanyak RM3 juta itu dibuat bagi mengurangkan beban kewangan yang perlu dibayar oleh para graduan. Katanya lagi, melalui pengurangan yuran convocation sebanyak RM40, para graduan hanya perlu membayar antara RM110 hingga RM160 sahaja. Isteri Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Cik Puan Besar Khalidah Bustamam, telah dilantik sebagai Pro-Chancellor baharu Universiti Teknologi Malaysia UTM, buka kuasa pada 12 Julai 2021 hingga 11 Julai 2024. Menurut kenyataan UTM, isyarat pemasyuran Cik Puan Besar Khalidah dijadual diadakan pada 23 Oktober ini sempena Majlis Convocation ke-64 UTM. Kenyataan tersebut juga menyebut bahawa dengan pelantikan itu, UTM yakin baginda akan dapat menyumbang dalam usaha ke arah merealisasikan misi UTM untuk menjadi peneraju dalam pembangunan modal insan dan teknologi inovatif demi pengkayaan khazanah negara, selain meneruskan khidmat kepada masyarakat selaras dengan inisiatif UTM mensejahterakan kehidupan. Akhir sekali, Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang telah mengarahkan sebuah kontena yang membawa masuk buangan elektrik dan elektronik e-sisa dari Amerika Syarikat untuk dihantar pulang ke negara asalnya pada Isnin lepas. Pengarah JAS Negeri Sharifah Zakiah Said Sahab berkata tindakan itu susulan pemeriksaan ke atas sebuah kontena di Terminal Kontena Butterworth Utara, Butterworth di Georgetown, Pulau Pinang yang didapati membawa e-sisa tanpa mendapat kelulusan pihaknya terlebih dahulu. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 2 Februari 1994, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad telah merasmikan Seminar Al-Quran Antarabangsa keempat bertempat di Pusat Islam Kuala Lumpur. Seminar diadakan bagi membincangkan perkara-perkara penting untuk membawa Al-Quran ke dalam arus pemikiran
dan pendekatan kepada masalah-masalah umat Islam hari ini dan pada masa akan datang. Dalam ucapan perasmian, Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran bukan sahaja untuk rujukan umat Islam pada zaman Nabi dan juga tidak terhad kepada orang-orang Arab sahaja. Malah semua umat Islam di sepanjang zaman perlu mempelajari dan mendapat petunjuk melalui pembelajaran Al-Quran. Menurut beliau lagi, kandungan Al-Quran tidak pernah salah, tetapi bagaimana cara mereka mengkaji, menganalisis dan mentafsir isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Dengan penganjuran seminar ini, diharap umat Islam dapat merungkai keraguan dan konflik dengan mendalami serta mengamalkan sepenuhnya ajaran yang tergandung di dalam Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi, salam Rabu, salam hari Rabu juga untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana jauh anda berada. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan, kebahagiaan dan juga ketenangan untuk semua sahabat pendengar, insya-Allah. Baiklah, saya Nur Hayati Paradi temankan anda waktu ini untuk perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu yang positif bermula pukul 10 pagi ni, insya-Allah membawa ke pukul 1 tengah hari perkongsian kita 3 jam. Moga-moga Allah akan kurniakan kita keberkatan waktu, keberkatan masa dan juga usia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan telah pun selesai tugasan Warna Pagi. Terima kasih pada Hazwan Shah dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian mereka di Warna Pagi, juga penerbit mereka Puan Hajah Mazlina Ismail untuk perkongsian. Alhamdulillah banyak yang telah pun dikongsikan. Moga-moga kita menjadi orang yang berilmu. Tak banyak, dapat sedikit pun dah cukup, alhamdulillah, untuk sama-sama kita amalkan, istiqamah dengan apa yang kita ada, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, kita akan sambung perkongsian majlis ilmu kita menerusi aspirasi 10.1. Bakal kita mulakan menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari kejap lagi untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian rahmatan alamin untuk kita belajar lagi sunnah di sebalik baginda, cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita akan kongsi kejap lagi secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia kami bawakan kepada anda. Jadinya ikuti secara langsung, dan juga mana yang ikut di FB IKIM FM tekanlah butang share supaya lebih ramai lagi dapat faham tentang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kefahaman, insya-Allah. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masaknya, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudah kan? Dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita mulakan perkongsian aspirasi 10.1 edisi Rabu bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Dah pun bersedia di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Baik-baik, alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Baru lepas dapat second dose malam. Selesai complete. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanya Ustaz. Masya-Allah. Dan hari ni kita akan kongsikan dengan rakan pendengar untuk rasional sunnah di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rahmatan alamin berkenaan dengan waktu duha Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, awalan ini kita berikan mukadimah untuk waktu duha ni Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Masih pada dakwah dan jihad DJYT dan seterusnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanfaatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan dengan raca timbangan kita dan seterusnya, melainkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita berada dalam 10 hari yang sangat mulia selain daripada Ramadan, iaitu 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Zul bermaksud yang mempunyai, hijjah adalah haji. Bulan ini dinamakan bulan haji, bulan haji. Sebab itu dinamakan sebagai Zulhijjah, Okey. Pada pertemuan kita lepas, Yati dan sidang pendengar serta penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bicara tentang yang dipanggil brisk walk, kan? Antara, kalau digariskan dalam kitab Al-Yawmun Nabawi, Syekh Abdul Wahab At-Tariri, dia menyebutkan bahawa bagaimana flow perjalanan kehidupan Nabi SAW pada waktu pagi buat apa. Sebab itu kita bicara yang lepas, Baginda SAW selepas menunaikan solat fardu subuh berjemaah di masjid, kemudian Baginda SAW akan menyampaikan majlis ilmu ataupun kita panggil kuliah subuh. Kemudian Baginda akan dikelilingi oleh para sahabat, dan ketika itulah Baginda SAW bertanya pada sahabatnya, ada tak orang yang sakit yang kita harus ziarahi pagi ini? Kalau tak ada, Nabi bertanya lagi, ada tak orang yang meninggal dunia pada pagi ini yang kita perlu sempurnakan jenazahnya? Kalau tidak, Baginda akan bertanya pada para sahabat, ada siapa-siapa yang bermimpi malam tadi yang aku boleh tafsirkan? Jadi para sahabat akan bertanya pada Nabi SAW dan meminta pada Baginda SAW untuk mentafsirkan mimpi. Sebab itu saya pesan, ini je yang kita tak boleh nak buat, sebab kita bukan ahli dalam mentafsir mimpi. Bahaya sangat kalau kita tersalah tafsir mimpi, sebab takut seseorang tu akan memegang kepada, contohnya kita kata kau akan sakit hari ni, jadi risau di sepanjang hari kan. Oh, mimpi malam tadi meninggal, aku rasa tak sempat esok ni kau dah meninggal. Jadi termenung kawan tu. Jadi kita bukan ahli, jangan kita maksudnya sekadar boleh kita minta dia rujuk kepada orang-orang yang lebih arif tentang tu insya-Allah. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir mimpi pun kadang-kadang kita tak boleh nak hukum tak boleh nak hukum sebab kita bukan ahli. Okey, selesai. Kemudian Baginda SAW akan keluar memenuhi keperluan masyarakat. Sebab itu ada seorang ibu dalam hadis dan kitab Syama'il Muhammadiyah bab sifat tawaduk Nabi SAW, walaupun Nabi sebagai seorang pemimpin yang tertinggi, bila ada seorang ibu yang mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku ada hajat kepada kamu. Lalu kata Nabi SAW, wahai ibu, duduklah di mana-mana di jalan Madinah ini, nescaya aku yang akan datang memenuhi keperluan engkau. Jadi sebagai seorang pemimpin yang tawaduk, Nabi SAW dia akan menziarahi, akan meninjau. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab, dia berjalan pada waktu malam, selamanya penghuni ataupun masyarakatnya tidur, ketika itulah dia berjalan. Dia akan mendengar perbualan rakyatnya yang mungkin kelaparan, yang tidak ada makanan. Yang ketika itulah dia terdengar seorang ibu berbual dengan seorang anak daranya, yang kebetulan ibu tersebut dan anak daranya tu menjual susu. Jadi ada cadangan daripada ibu, dia kata kita campurkan sedikit air dalam susu tersebut supaya membanyakkan kuantitinya. Lalu kata anak dara ini, anaknya, dia kata, jangan ibu, nanti kalau Omar tahu teruk kita. Kata ibunya, Omar tak tahu sekarang ni, campurkan dia.
Kata anaknya, kalau bukan Omar yang tahu pun ibu, Tuhan Omar tahu. Tuhan Omar tahu. Jadi akhirnya dipinangkan wanita yang saleh itu untuk anaknya. Itu kisah yang kita dengar. Jadi Sayyidina Omar dia berjalan pada waktu malam untuk meninjau keadaan rakyat. Tapi Nabi SAW dia akan memenuhi keperluan rakyatnya pada waktu pagi. Okay. Jadi kalau kita ikut kita punya flow Allah SWT, perjalanan hidup kita ataupun hari kita mungkin akan mulakan dengan kita ni jogging di taman seumpamanya. Jadi ada pertanyaan kata Rasulullah jogging tak macam kita? Okey. Jawapannya kalau secara formal tidak, tetapi bagi Rasulullah setiap masa perjalanannya itu adalah, tapi bukan jogging, dipanggil brisk walking, berjalan laju. Bila kita rujuk pada satu kajian sebab itu kadang-kadang hati dan sedang pendengar yang Allah SWT PKPD ni kan, dia sekadar kalau perintah kawalan pergerakan diperketatkan kan, dia ada satu lagi, perintah kawalan perut diperketatkan ataupun ibu-ibu kita kata perintah kawalan dapur perintah kawalan pergerakan di dapur tu diperketatkan kan. Jadi Masya Allah, ada satu kajian saya suka menarik satu kajian ni tentang Allahumma salli ala Muhammad, gaya hidup ni. Okay. Dia sebenarnya kalau ikut ni daripada portal Kementerian Kesihatan Malaysia, dia sebut edisi resolusi sihat. Okey, sebenarnya kita ni di Malaysia ni kita mengamalkan suatu budaya yang kita tak perasan dipanggil sendetari. Sendetari. Apa sendetari itu? Ialah sendetari adalah gaya hidup yang tidak sihat. Gaya hidup yang tidak sihat. Jadi sendetari itu ditakrifkan dengan Allahumma salli alaihi wasallam. Saya kaji, saya cari sebenarnya. Sendetari adalah hidup yang kurang aktif, hidup yang mengamalkan hanya duduk dan makan sahaja dan tidur. Itu dipanggil sendetari lah. Jadi rupa-rupanya sendetari bermaksud duduk dan baring dalam jangka masa yang lama, manakala tidak aktif pula bermaksud tidak melakukan aktiviti fizikal dan senaman yang mencukupi. Yang mengejutkan kita, Yati dan sedang pendengar yang Allah SWT sekalian, daripada majalah ini ataupun resolusi sihat ni daripada Kementerian Kesihatan, dia menyebutkan bahawa 55% golongan remaja di negara ini didapati tidak aktif dan mengamalkan gaya hidup sendetari. Rupanya 55% mengamalkan gaya hidup tidak sihat dan tidak aktif, dan 50% ni mengamalkan hidup sendetari, iaitu duduk dan makan dan baring dalam tempoh yang lama. Jadi ini satu cara hidup yang tak sihat lah, cara hidup yang tak sihat. Sebab itu antara amalan kita boleh buat macam Nabi SAW pagi-pagi baginda akan menziarahi masyarakatnya untuk memenuhi keperluannya, dan itulah jogging Nabi SAW. Tapi kalau kita bicara pula tentang jogging ni ada kesan sampingan ni. Kalau kita tidak menggunakan kasut yang sesuai, lepas tu kita memiliki berat badan yang tak seimbang, kemudian ni dia akan ada kesan berbanding kalau kita hanya berjalan laju, hampir tidak ada risiko sebab dia mengelakkan kecederaan sebenarnya. Sebab itu kalau tak mampu untuk jogging, hanya berjalan. Okay. Antara aktiviti yang kita boleh buat di waktu pagi sebagaimana yang disyorkan yang pertama sekali adalah Allahumma salli alaihi wasallam, kita dituntut untuk sekurang-kurangnya kalau yang bekerja di pejabat banyak gunakan pergerakan ataupun berjalan kaki dalam tempoh dalam jarak yang jauh. Contohnya daripada office ataupun kita lebih digalakkan untuk menaiki tangga, kemudian membeli makanan, tak perlu naik kereta, kita kena berjalan kaki untuk membeli makanan kan. Itu umpama yang disebut tentang tu lah. Tapi bagi ibu-ibu pula mungkin boleh menyiram bunga ataupun menyapu sampah kan. Kalau bagi ayah boleh basuh kereta, boleh basuh motor dan seumpamanya. Itu adalah
amalan yang terbaik pada waktu pagi, waktu pagi. Itu yang terbaik pada waktu pagi. Okey. Yang tidak sedang pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang kita bicara pada pertemuan kita yang lepas tentang itu. Hari ini kita nak masuk selepas daripada baginda Rasulullah berjalan menziarahi masyarakat dia ketika itu, bila matahari sudah terasa periknya, baginda akan pulang ke rumah. Baginda akan pulang ke rumah, dan ketika itulah baginda Rasulullah akan melaksanakan solat duha. Baginda akan melaksanakan solat duha. Sebab itu datang hadis daripada Abdullah bin Syakir radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Dia tanya, adakah baginda Rasulullah melaksanakan solat duha? Kata Aisyah, qalat la illa an yaji'a min mughibi, kecuali tidak, dia kata kecuali baginda Rasulullah pulang daripada pemergian dia. Mughibi itu ghaib, hilang. Jadi mughibi itu maksudnya pulang daripada pemergian dia. Pertama, para ulama kata pulang daripada pemergian baginda Rasulullah kalau dia bermusafir, dia balik semula ke Madinah, biasanya baginda Rasulullah akan balik pada waktu duha. Pada waktu duha. Okey. Dan baginda akan melaksanakan solat duha di Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Tapi kalau kita rujuk pada makna yang lain, kelaziman Rasulullah SAW, maksudnya bila dia berpagi-pagian keluar menziarahi masyarakat dia, memenuhi keperluan masyarakatnya, bila matahari sudah terasa periknya, baginda akan balik. Baginda akan pulang ke rumah untuk melaksanakan solat duha. Sebab itu waktu solat duha yang paling afdal adalah, kalau dalam kitab fiqh dipanggil rubu'un nahar, 1/4 siang. Di dalam pukul 10, pukul 11 itu adalah waktu, antara pukul 10 hingga pukul 11 itu adalah waktu afdal solat duha, bukan di awal waktu. Di awal waktu ni maksudnya selepas daripada syuruk, lebih kurang dalam 28 minit ataupun 30 minit selepas daripada waktu syuruk, sudah masuk waktu duha. Sudah masuk waktu duha. Duha ni maksudnya adalah sempurna cahaya matahari. Sempurna cahaya matahari. Duha ni maksudnya ialah matahari sudah menampakkan wajahnya di langit. Matahari sudah menampakkan wajah di langit. Matahari terbit daripada fajar, dah terbit dah. Dia terbit fajar tu bermaksud terbit dah matahari, cuma belum menampakkan wajahnya. Syuruk barulah dipanggil syarku ni bercahaya. Syarku bercahaya. Jadi syuruk bermaksud bercahaya, iaitu hari tasyriq. Dia berasal dari kalimah syarku, maksudnya cahaya, hari bercahaya. Kenapa? Pertama, bercahaya sebab malam ukuf di di Mina, ukuf di Mina, mabit di Mina, ukuf di Arafah, mabit di Mina 11, 12 dan 13 tu Allah berikan kemudahan cahaya bulan. Walaupun tak penuh 15, tapi 11, 12, 13 tu dah cahaya dah terang untuk memberikan kemudahan kepada orang yang. Sebab itu siangnya disimbah dengan cahaya matahari, malam dia disimbah dengan cahaya bulan, dipanggil hari itu hari tasyrik. Yang kedua, ada pendapat kata hari tasyrik ni dia diambil daripada perkataan syarku, juga bermaksud bercahaya. Sebab ketika mana hari tasyrik ni jemaah haji dia akan memotong-motong nipis daging korban ataupun daging dam yang dia orang dapat dan dijemur di bawah cahaya matahari. Jadi oleh kerana kelaziman ataupun kebanyakan masyarakat ataupun jemaah haji melaksanakan perkara tersebut, dinamakan hari itu sebagai hari tasyriq. Hari semua menjemur daging-daging korban untuk dijadikan sebagai daging kering ataupun qadid, qaf dan liadal, qadid, daging kering, untuk sebagai bekalan mereka pulang ke tanah air masing-masing. Itu yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah haji. Jadi dinamakan hari itu sebagai hari tasyriq, hari tasyriq. Okey. Jadi Allah SWT bila matahari bila syuruk tu maksudnya bercahaya. Tapi duha adalah matahari sudah menampakkan wajahnya. Sebab itu ukuran waktu duha ini adalah setombak, sepanjang tombak. Kita dalam sepanjang tombak. Allah SWT, kalau kita ukuran Melayu kita adalah segalah. Segalah. Confuse pula segalah apa? Kalau galah sawit panjang tu, kalau sawit dah 25 tahun dan nak ditebang, nak tanam semula,
disambung-sambung galangnya, itu tengah hari tengah hari baru masuk waktu ni, tak setombak segala. Okey, tu. Tapi ukuran masa adalah 28 minit hingga 30 minit lah masuk waktu. Tapi bukan itu jadi waktu afdal untuk solat duha. Waktu afdal untuk solat. Waktu afdal untuk solat duha adalah 1/4 siang, itu antara pukul 10 hingga pukul 11. Hingga pukul 11 pagi. Okey. Kemudian dari kitab fiqh juga menyebutkan bahawa antara waktu afdal solat duha adalah bila anak unta sudah bangun daripada tempat duduknya. Jadi pasir tu dah terasa panas, jadi anak unta akan duduk, akan bangun dan akan berteduh. Jadi waktu itulah waktu yang terbaik. Kenapa ya? Okey. Satu kajian dibuat tentang kalau matahari kita dah terasa peritnya, kalau kita terdedah pada cahaya matahari yang terlalu lama, seseorang tu boleh terkena dipanggil penyakit stroke haba. Bila tu badannya dah terhidrat air, jadi dia boleh pingsan, dia boleh pitam dan sebagainya. Sebab itu waktu ini adalah waktu yang tak sesuai untuk seorang tu keluar, tak sesuai untuk seorang tu keluar. Sebab itu Nabi SAW pulang ke rumah untuk melaksanakan solat duha, untuk melaksanakan solat duha. Dan kalau kita rujuk dalam satu hadis yang kisah yang panjang, ketika mana Nabi SAW ketika itu lapar dan Nabi keluar. Disebut dalam hadis tu ialah Nabi keluar di waktu yang tidak biasa Nabi keluar. Waktu bila? Waktu dekat Zuhur. Waktu dekat Zuhur. Zuhur pula, Yati dan sini pendengar lewat Allah SWT sekalian, Zuhur zahara, izhar, terang dan nyata. Jadi Zuhur tu waktu matahari tegak atas kepala, jadi terang benderang. Ketika matahari sedang terang benderang, zahara. Jadi waktu Zuhur tu adalah waktu yang sedang terang benderang. Okey, jadi waktu tu waktu yang ialah tak sesuai sebab kita terdedah dengan cahaya matahari, boleh menyebabkan stroke haba. Di waktu itu waktu yang terbaik untuk duduk rumah. Jadi waktu itulah yang Nabi SAW akan qailulah, tidur sebentar sebelum masuknya waktu solat Zuhur. Sebab itu disebut dalam hadis ni di waktu yang baginda jarang keluar, Nabi keluar. Tapi sebab ketika itu baginda terlalu lapar sangat. Nanti yang kisah Nabi terserempak dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi tanya, wahai Abu Bakar, untuk apa kamu keluar? Dia kata, tak ada, Rasulullah aku datang nak menemui engkau. Okey, sebab Abu Bakar ni dia malu nak cakap, dia lapar. Kemudian tak lama tu terserempak dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Nabi tanya pada Sayyidina Umar, wahai Umar, untuk apa kau keluar? Dia kata, aku lapar ya Rasulullah. Barulah ketika itu kata Nabi SAW, jom kita pergi ke rumah Abu Haytham. Abu Haytham ni seorang sahabat yang banyak memiliki kebun kurma tetapi masih tidak ada pembantu. Jadi dengan hasrat Nabi SAW dengan dengan Umar dan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke rumah Abu Haytham untuk membantunya. Kau dapat makan, gitulah istilahnya. Kalau kita fikir Allah seorang Nabi, seorang kekasih Allah, kelaparan, maksudnya tidak cukup makanan dan seumpamanya, kenapa kenapa? Sebenarnya Nabi sendiri yang memilih untuk susah. Sedangkan di tangan Nabi itu terletaknya perbendaraan dunia ini. Kalau dia berdoa, insya Allah akan kabulkan. Tetapi Nabi yang memilih untuk hidup susah. Jadi insyaAllah lepas ni kita sambung apa kebaikan dan apa manfaatnya ataupun faedah ataupun kelebihan lah kita melaksanakan solat duha dan qalilah insya-Allah. Insya-Allah. Selepas kita berhenti rehat seketika, untuk anda rakan pendengar yang sedang ikuti secara langsung di FB Kim FM, di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari juga, tekan butang share supaya kita sama-sama bila nampak je waktu duha kita faham waktu duha tu untuk apa. Kalau kita amalkan sunnah, kita tahu kenapa kita mengamalkannya dan lebih bersemangat untuk kita istiqamah dengannya. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika apa yang Ustaz nyatakan tadi. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat. Terus bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 tahun Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran menerusi rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ni kita nak belajar tentang rasional di sebalik waktu duha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kata tadi sebelum kita berhenti rehat, kita nak sambung tentang fadilat, kelebihan dan kehebatan waktu duha itu sendiri ataupun solat sunat duha. Ustaz, kita sambung untuk perkongsian kita. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebelum tu Sanah Helwa Radio Hakim. InsyaAllah 20 tahun Sanah Helwa. Sanah ni tahun Helwa ni yang manis, yang bahagia, yang harmonis kan, yang cemerlang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan tahun ni dan tahun-tahun akan datang Radio Hakim akan lebih akan terus cemerlang, bukan tak cemerlang dah, terus cemerlang insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kira macam sweet 20 lah Ustaz. Oh, sweet 20. Kalau 20 tahun dah masuk universiti lah. Anak kita dah masuk universiti lah kan. Okay, insyaAllah. Okay. Kalau kita bicara tentang apa kelebihan solat duha, ada bertanya tadi soalan daripada Noraida Osman di FB kita. Saya kata Ustaz, kalau solat duha dilaksanakan selepas 30 minit waktu syuruk kerana bekerja, boleh kan Ustaz? Ya, memang boleh. Maksudnya telah masuk waktu untuk solat duha. Tapi afdal ni maksudnya yang lebih baik adalah 1/4 siang ataupun bila matahari sudah terasa teriknya ataupun bila anak unta sudah bangun daripada tempat duduknya, itu antara jam 10 hingga 11 pagi 10 hingga 11 pagi. Kalau kita nak ambil waktu yang pukul 7, kebanyakan kita ni ataupun sekarang ni pukul 8. Pukul 8 ni kita masih dalam kenderaan menuju ke tempat kerja. Kadang-kadang kita tak dapat benda tu kan. Ataupun yalah, kalau Nabi SAW dia sedang sibuk menguruskan keperluan masyarakat di ketika itu. Jadi untuk mengambil waktu duha yang awal waktu tu mungkin menjadi suatu kesulitan lah, sebab itu rutin Nabi SAW. Baginda akan mengunjungi para sahabatnya, baginda SAW akan menziarahi masyarakatnya dan memenuhi keperluan masyarakatnya. Jadi suatu kesulitan bagi Nabi SAW untuk melaksanakan di awal waktu duha itu. Sebab itu jam 10 itu, jam 10. Okey. Antara kebaikan kalau kita tunjuk Yati, kita sebelum tu kita bicara dulu berapa rakaat Nabi solat duha. Okey, berapa rakaat. Hadis kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebut 4 rakaat kan. Kemudian disebut 6 rakaat dan 8 rakaat. 4 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat dan 8 rakaat. Kan itu. Kalau kita rujuk daripada Mu'azah binti Abdullah Al-Adawiyah, dia bertanya pada Aisyah tentang adakah Rasulullah SAW melaksanakan solat duha. Kata Aisyah, na'am, ya, 4 rakaat, 4 rakaat kata Aisyah. 4 rakaat kata Aisyah. Okey. Kemudian Allahumma salli hadis daripada Ummu Hani pula. Hadis daripada Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Sesungguhnya Nabi SAW melaksanakan solat duha 6 rakaat. Dan datang lagi hadis daripada Abdul Rahman bin Abi Lailah, mana dia bertanya kepada Ummu Hani. Dan ketika itu Ummu Hani menceritakan tentang Rasulullah SAW, dia masuk ke rumahnya waktu pembukaan kota Mekah dan mandi atau membersihkan dirinya, dan kemudian dia melaksanakan solat duha 8 rakaat. 8 rakaat. 8 rakaat. Jadi 4, 6 dan 8 disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi ada hadis daripada Abu Hurairah yang disebut Awsani Khalili bi thalath. Kekasih aku dia berwasiat kepada aku 3 perkara kan. 3 perkara. Perkara yang pertama adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Itu yang dipanggil hari putih. 13, 14, 15 dalam kalender Islam. Kemudian raka'ataini duha, 2 rakaat duha. Jadi inilah dalil yang 2 rakaat duha. Kemudian solat witir sebelum tidur. Ini yang dipesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini ada sahih Bukhari. Jadi di sini datangnya 2 rakaat tu. Kemudian ada satu lagi hadis Allah SWT yang menceritakan tentang jumlah rakaat seluruhnya. Jumlah rakaat seluruhnya. Nanti kita bicara Nabi buat yang mana. Okey.
Hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari disebut bahawa Nabi SAW bersabda, man solat duha, siapa yang solat duha sajadatain, 2 rakaat, lam yaktub minal ghafilin, lam yuktab, dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Orang yang lalai. Siapa laksanakan solat duha ni 2 rakaat, dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Kemudian wa man shalla arba'an kutiba minal qanitin, siapa yang melaksanakan solat duha 4 rakaat pula, dia akan ditulis sebagai orang-orang yang taat. Qanitin ni doa kunut, doa taat. Qanitin maksudnya orang-orang yang taat, akan ditulis sebagai orang-orang yang taat. Kemudian man shalla sittan kufiya zalikal yawm, siapa yang solat 6 rakaat akan dicukupkan untuknya hari itu, semuanya rezekinya, itulah umpamanya. Okey. Wa man shalla thamaniyan, siapa pula yang mendirikan solat 8 rakaat, katabahullahu minal abidin, Allah akan menulisnya namanya sebagai orang-orang sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Wa man shalla 12 rakaat bunia ataupun banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membina suatu mahligai untuknya dalam syurga. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi sekurang-kurangnya solat duha ini adalah 2 rakaat. Satu. Yang kedua, sebanyak-banyak solat rakaat yang pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW adalah 12 rakaat. Tapi antara yang Allah SWT 2, 4, 6, 8, 12 itu mana yang sering Nabi lakukan ataupun menjadi kelaziman Nabi SAW adalah 4 rakaat. 4 rakaat. Okey, 4 rakaat. Itu dari sudut Allahumma salli ala Muhammad, dari sudut rakaat akhlak. Dari sudut akhlak kita dapat manfaat, dari sudut akhlak, dari sudut pahala, dari sudut ibadah umpamanya. Okey. Yang keduanya, rupa-rupanya solat duha ni adalah ganti kepada sedekah kita nanti. So itu bila disebutkan tentang zikir apa sedekah, tapi kata Nabi SAW memadai dengan solat 2 rakaat sebab pada badan kita ni ada 360 sendi yang ada haknya. Ada hak ni. Jadi kita memenuhi hak sendi dalam badan kita ni 360 tu dengan kita melaksanakan solat duha. Melaksanakan solat duha. Okey, itu yang disebut. Jadi kita akan dapat pahala sedekah sebenarnya, pahala sedekah. Sedekah kepada sendi-sendi kita lah, haknya 360 sendi tu pada badan kita akan bergerak bila kita melaksanakan solat duha, itu adalah sedekah untuknya. Sedekah untuk. Okey. Dari sudut sains pula rupanya, kalau kita tak mampu untuk keluar rumah, untuk jogging, untuk bersenam, solat duha yang rakaat ni kalau 2 kita macam lari 2 minit je lah 2 minit je lah kan. Sebab itu kita kena cari yang pertengahan ataupun cari yang lebih panjang daripada tu kan, lebih panjang lagi. 12 rakaat, Masya Allah, 12 rakaat. Okay. Seorang yang solat tu adalah sebenarnya adalah senaman yang terbaik untuk dia. Satu, senaman pergerakan sendi-sendi. Nabi pun sebut Allahumma salli, kita ada 360 sendi. 360 sendi. Jadi kalau kita solat duha, 360 sendi itu akan bergerak daripada dapat pahala kepada sendi tersebut. Kita menaikkan haknya. Kita juga kalau di sudut sains sebenarnya kita dapat menggerakkan 360 sendi daripada tubuh badan kita. 360 sendi daripada tubuh badan kita. Jadi itu adalah pergerakan senaman sebenarnya, stretching ataupun kelonggaran yang kita buat untuk tu. Okey. Allah sebab kalau kita baring atau tidur je, sebab dia ada keburukan sebenarnya, dinamakan yang keburukan kalau kita tidur sepanjang masa tu. Okey, satu kajian, tahukah anda, dia kata duduk secara statik secara berterusan lebih daripada 2 jam memberi banyak kesan buruk pada kesihatan. Duduk 2 jam secara statik. Yati waktu siaran 3 jam duduk. Macam ni nak ukur. Jadi kena bangun-bangun jugalah waktu mungkin sebelum sampai 2 jam saya bangun, Ustaz. Okey, putarkan lagu tu bolehlah
bolehlah bergerak, bolehlah bangun kejap okey. Kemudian Allah SWT ini disebut tentang okey, duduk terlalu lama, anda mungkin perlu berdiri untuk membaca ini. Kajian daripada American Cancer Society mengaitkan duduk dalam tempoh yang terlalu lama dengan tahap kesihatan yang serius dan meningkatkan risiko kematian. Okey. Fakta di bawah mampu membuatkan anda bangun daripada kursi. Kebanyakan kita meluangkan masa 2 hingga 3 jam waktu siang dengan menjadi tidak aktif. Ia bersamaan 15 hingga 16 jam. Kalau duduk 2 hingga 3 waktu ni, 2 hingga 3 kebanyakan kita mengambil masa hampir 2/3 siang, 2/3 siang. 2/3 siang dengan duduk menjadi tidak aktif. Okey, itu 15 hingga 16 jam sehari tak aktif. Jadi lelaki yang duduk lebih 6 jam sehari, 18% mati lebih awal berbanding berbanding mereka yang duduk kurang 3 jam sehari. 3 jam sehari. Okey. Perempuan yang duduk lebih 6 jam sehari berisiko 37% mati lebih awal berbanding mereka yang duduk kurang 3 jam sehari. Itu disebutkan tentang gitu. Kalau kita duduk lama pun dia akan memberikan kesan yang buruk, sebenarnya kesan yang buruk. Sebab itu bila kita melaksanakan solat duha, okey, kita dah duduk tadi. Sebab itu solat duha ni pukul 10 hingga pukul 11. Kan cantik kan? Kita pukul 10-11 kita jadikan dia sebagai tea break. Minum pagi, minum pagi. Kita berhenti kejap, okey, kita minum sekejap kan. Tapi sebenarnya yang terbaik untuk kita laksanakan adalah Allah SWT adalah solat duha. Solat duha. Okey. Sebab kita kalau kita masuk kerja pukul 8, pukul 10 2 jam dah kan. Jadi 2 jam tu adalah waktu terbaik untuk kita bangun dan solat duha. Ya, untuk kita. Okey. Selain daripada itu sebenarnya seorang yang melaksanakan solat duha ni, pergerakan tubuh badannya, dia seumpama macam melakukan senaman sebenarnya. Lakukan senaman walaupun dalam tempoh PKPD kita ni PKPD, kawasan saya PKPD, tak tahulah tunggu hubungan dilanjutkan ke ataupun ditamatkan, wallahu a'lam. Tapi tengok kes semalam, masya-Allah, mencecah 11,000. Saya rasa mungkin akan dilanjutkan lah. Selangor sahaja 5,000 lebih, insya-Allah Jadi Allah alam. Jadi PKPD itu maksudnya kita tak boleh duduk statik, tak boleh hanya baring tidur kan. Kita kena melakukan pergerakan. Kalau sebelum ni PKP kita masih dibenarkan untuk melaksanakan apa namanya riyadhah di taman-taman, di secara berseorangan daripada pagi pukul 7 sampai 7 petang kan. Tetapi bila PKPD jogging pun tak dibenarkan, berbasikal pun tak dibenarkan. Jadi kalau 2 minggu, kalau sebulan lah kita akan jadi solat duha tu sebenarnya adalah pengganti. Selain daripada dapat pahala yang Allah sediakan tadi, Allah akan berikan ganjaran. Kita solat duha dengan rakaat yang kita bangun, kita angkat takbir, kita sujud, kemudian kita rokok, bangun kembali, sujud, rokok. Itu kalau bayangkan 12 rakaat kita buat, 12 rakaat kita buat kan, insya-Allah kita dah 12 rakaat tu mungkin kita dah berlari seumpama macam 1 jam larian kita. 1 jam larian kita kan. Itu sebenarnya selain daripada kita dapat manfaat dari sudut akhlak tadi, dari sudut sains pun dia adalah pergerakan. Dan 360 sendi telah dibuktikan oleh hadis Nabi SAW, berarti 360 sendi itu akan bergerak dan banyak kebaikan untuk kita. Itu dari sudut. Yang kedua dari sudut pernafasan. Dari sudut mengajar kita tentang pernafasan. Saya telah terbaca satu buku dan saya cari buku tu balik semula tak jumpa. Kat mana kecil-kecilnya. Tajuknya Seni Pernafasan Dalam Solat. Seni Pernafasan Dalam Solat. Okay. Buku tu ditulis oleh penulis daripada Indonesia lah. Ditulis Seni Pernafasan Dalam Solat. Bila seorang tu bangun daripada sujud, dia akan tarik nafas yang panjang untuk bangun ke rakaat kedua, iktidal kan, bangun untuk rakaat kedua. Jadi ketika itu seni Allah SWT, seni pernafasan yang terbaik sebenarnya.
Dan kemudian bila seorang manusia itu dia sujud, sebab itu Nabi SAW pesan kalau sujud tu sempurnakan sujud kamu, sempurnakan sujud kamu. Bukan sujud sekadar letak dahi dan terus bangun. Sujud tu biar kita rasa regangan semua. Sebab tulang belakang kita ni umpama macam kalau kita ada alat yang untuk buatkan tangan tu ada besi yang spring kan, spring tu. Okay, bila kita kita tarik, dia akan renggang semua spring akan renggang. Jadi bila kita luruskan kembali, dia akan rapat kembali. Umpama itulah tulang belakang kita sebenarnya. Bila kita sujud dengan kedudukan dengan sempurna, kita akan merenggangkan tulang belakang kita. Antara sendi-sendi tulang belakang kita, dia akan renggang. Jadi bila kita duduk kembali, dia akan menyusun kembali kedudukan tulang belakang tu. Sebenarnya itu kalau sujud biar rasa. Dan itulah datangnya tumakninah. Tumakninah ni maksudnya adalah kita nak rasa ketenangan tu dalam solat. Yang kedua, kita nak betul-betul rasa kita sujud, kita rokok ni supaya kita dapat manfaat dari sudut khusyuk, ketenangan dalam solat. Dan yang kedua, kita dapat manfaat dari sudut itulah kesihatan. Itu yang kita nak bicara insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Kita dah sambung sikit lagi, boleh tak Ustaz? Sebab kita dah sampai hujung juga masa kita ni. Sayang. InsyaAllah. Kalau kita nak raikan soalan-soalan, boleh saja kita ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita di FB IKIM FM, di YouTube channel juga banyak soalan-soalan. Antaranya soalan kita daripada sahabat kita bertanyakan tentang rakaat solat duha ini Ustaz. Kalau 4 rakaat, seeloknya buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat terus. Okey. Kalau solat duha dia 2 rakaat. Maksudnya 2 salam. 2 salam. Betul lah 2 salam. Kalau 4 rakaat 2 salam. Okay. Baik. Kecuali solat sunat zawal. Solat sunat zawal maksudnya solat sunat bila gelincir matahari. Maksudnya selepas daripada azan zuhur, dipanggil solat zawal. Zawal ni maksudnya gelincir matahari. Kalau matahari tegak atas kepala tu dipanggil tegak atas kepala. Bila dia tergelincir sikit ke arah barat dipanggil dalam bahasa Arab zawal. Jadi bila zawal tu maksudnya waktu solat zuhur, kan, maksudnya solat zuhur. Kalau dulu dalam kitab fikah kita, kitab lama kita, bila ada kita letak kayu pada di tanah kan, kita pacak di tanah, bila sudah ada bayang kayu tersebut. Sebab kalau matahari tegak atas kepala tak ada bayang, tapi bila ada bayang itu dipanggil gelincir. Gelincir itu dipanggil zawal. Kalau zawal sunnahnya adalah 1 salam. 4 rakaat 1 salam je. Ya, 4 rakaat 1 salam. Itu dipanggil zawal. Okey. Tapi kalau solat duha, 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Okey. Baik. Macam sahabat kita ni Rohayu Jamaluddin kata, Assalamualaikum Ustaz, boleh ke buat solat duha betul-betul beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur Ustaz? Okey. Waktu duha ni dia tamat sejurus masuknya waktu solat zuhur. Walaupun ada pendapat